Malik. Boleh saya dapatkan sedikit respon daripada tuan-puan. Adakah tuan-puan boleh dengar apa suara saya? Kalau boleh dengar, minta kata ya pada ruangan chat ya. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana membalas. Sudah makan ya semua? Harap semua sudah menjamu selera dan bersedialah untuk mendengar sedikit perkongsian daripada kami pada malam ini. Dan tapi sebelum kita mula pada hari ini, mungkin just nak recap balik semalam produk kami. Mungkin saya share sedikit skrin kami. Okey, sedikit skrin kami. Kami mempunyai akaun cash upfront, e-direct dan juga akaun collateralized untuk akaun Islamik kami. Mungkin tuan-puan ada beberapa soalan. Jika ingin bertanya, mungkin boleh bertanya dulu sebelum kita mula sesi kita dengan Tuan Nizam Malik pada hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan tentang produk DM Investment Bank, sila ajukan di dalam ruangan chat untuk saya jawab. Mempunyai dua jenis akaun, iaitu akaun e-direct cash out fund dan juga akaun collateralized. Jika anda berminat untuk membeli saham seperti mana yang dikongsikan dengan oleh Tuan Nizam Malik, anda perlu mempunyai akaun seperti ini kalau boleh bersama dengan kami. Dan kita mempunyai dua jenis akaun, jenis Islamik, iaitu akaun e-direct dan akaun collateralized. Jika tuan-tuan ada apa-apa soalan berkenaan akaun ini, boleh ajukan di chat. Jika tuan-puan tidak mempunyai akaun ataupun mungkin tidak ingin tanyakan soalan di bahagian chat, mungkin boleh ambil nombor saya untuk WhatsApp 019-317-6917. Anda juga boleh hubungi rakan saya iaitu Ian ataupun Kelin. Email kami adalah seperti tertera dalam skrin anda. Jika mempunyai soalan, boleh juga WhatsApp saya iaitu di 019-317-6917. 019-317-6917. Okey, saya tidak nampak sebarang soalan di dalam chat. Mungkin kita boleh mulakan sesi kita bersama dengan Tuan Nizam Malik pada kita boleh mulakan sesi kita bersama Tuan Nizam Malik pada sekarang ini. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Tuan Nizam Malik untuk memulakan sesi kedua kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis kita, Cik Nasir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Okey, kepada semua yang sedang menonton, first of all boleh tak bantu saya untuk respon dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Nampak tak paparan saya ataupun hilang-hilang ke macam mana? Okey, cuba tulis dekat ruangan komen jelas, okey, dengar, silakan. Alright, terima kasih Syafiq Zaimi, dengar jelas. Mustamin, Ika Ahmad, Nur Mahiran, okey, Mustamin, Rosmarina, dengar. Juna, okey, wassalam, dengar. Alright. So terima kasih kepada anda yang respon. Okey, jadi okey, saya perkenalkan diri, nama saya Nizam Malik. Okey, salam perkenalan kepada semua yang menonton. Okey, dan alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi malam ni. Okay, dan semalam kita dah belajar berkaitan dengan kajian saham fundamental analysis. Siapa yang bersama dengan saya dalam sesi semalam? Boleh tak komen sikit, best ke best yang kita belajar fundamental analysis semalam? Cuba komen dekat ruang komen. Kalau best, komen best. Kalau tak best, komen best juga. Alright, terima kasih kepada anda yang respon. Okay, best. Okay, so kalau semalam kita belajar fundamental analysis to best, okay, hari ni, malam ni,
kita akan belajar berkaitan topik yang lagi best, iaitu berkaitan dengan technical analysis. Okay, right. So dalam kajian saham ni, dua kajian yang utama, fundamental analysis dan technical analysis ni adalah kajian yang kita akan lakukan untuk kita membuat pemilihan counter untuk kita beli dalam saham dekat Bursa Malaysia ni lah. Okay, so contoh anda buka akaun CDS dengan M Investment Bank. So anda dah ada akaun CDS, anda dah boleh beli saham. Okay, anda dah tahu dah brokerage fee dia berapa. Okay, tetapi dekat dalam Bursa Malaysia ni, ada 1000 counter dalam pasaran saham. Okay, ada lebih kurang 60% ke 70% counter adalah counter yang patuh syariah. Tetapi di kalangan 60 ke 70% counter yang patuh syariah tu, bukan semua counter saham tu bagus. Ada counter yang bagus untuk kita beli dan ada juga counter yang tak sesuai untuk kita beli. Okay, jadi macam mana kita nak tahu sesuatu counter tu okey ke tak, boleh kita beli ke tak, okay, bila waktu kita sepatutnya beli. Okay, inilah kajian yang kita gunakan untuk membuat keputusan, untuk membantu kita untuk membuat keputusan. Okay, jadi ilmu technical analysis, okay, malam ni kita akan go deeper. Alright, dan insyaAllah saya akan luangkan masa insyaAllah lebih kurang sejam daripada sekarang. Okay, dan sebenarnya technical analysis ni adalah topik yang sangat-sangat luas sebenarnya. Okay, dan of course 1 jam ni memang tak cukup kalau ikutkan. Tapi insyaAllah saya akan simplify, okay, khusus kepada anda yang baru nak belajar technical analysis. Okay, dan kalau ada soalan nanti anda boleh tanya dekat ruangan komen lah. Okay, jadi adakah semua dah ready ni? Dah ready ke dah tak sabar untuk belajar ni? Cuba komen ready dekat ruangan komen. Okay, sementara nak tunggu anda respon, saya nak cuba open slide saya sekejap. Okay, tulis dulu dekat ruangan komen. Saya nak open slide saya sekejap. Okay, ready ya? Okay, right. Terima kasih kerana respon. Okay, sekejap. Saya nak cari slide saya sekejap. Okay. Okay, right. So kita mulakan dengan disclaimer lah. Okay, of course, semua perkongsian berkaitan dengan saham ni kita kena mulakan dengan disclaimer. Okay, so saya kena bacakan dulu disclaimer ni, okay, dan anda kena dengar dan kena fahamkan dululah. Okay, yang pertama, semua informasi yang dikongsikan dalam presentation ini adalah berpandukan ilmu dan pengalaman penceramah. Okay, sekiranya sesuatu kaunter saham, broker atau pelaburan disebut, ianya hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Okay, penceramah tidak memberikan nasihat kewangan ataupun nasihat pelaburan dan tidak memberikan cadangan atau recommendation untuk membeli atau menjual apa-apa kaunter saham, security atau instrumen pelaburan. Walaupun penceramah telah berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik dan terkini, tiada jaminan ketepatan, reliability dan menyeluruh berkenaan informasi yang disampaikan. Penceramah dan penganjur tidak mengambil tanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang ditanggung bagi mana-mana keputusan yang dibuat secara langsung atau tidak langsung berpandukan mana-mana idea, strategi, teknik atau formula yang terdapat dalam program ini. Okay, anda seharusnya berhubung dengan pihak pelaburan berlesen sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Okay, penceramah dan penganjur juga tidak menjalankan aktiviti mengambil deposit bagi tujuan melakukan pelaburan bagi mana-mana pihak. Okay, alright. Jadi kalau anda okay dengan disclaimer ni, anda komen okay di ruangan komen. Okay, dan kita boleh teruskan dengan perkongsian kita. Okay, alright. So malam ni kita akan belajar berkaitan dengan topik technical analysis. Okay, jadi apa yang saya akan cover dalam sesi kita pada malam ni ada 6 semuanya. Okay, so yang pertama adalah kita akan belajar berkaitan dengan kepentingan membuat technical analysis. Kenapa kita kena buat technical analysis? Okay, yang kedua adalah kita kena faham dulu konsep asas technical analysis. Apa tu technical analysis? Macam mana nak buat technical analysis? Kita kena fahamkan terlebih dahulu. Okay, yang ketiga, kita akan belajar juga tentang ilmu trend pergerakan harga saham. Okay, ni ilmu ni penting ni. Kalau nak buat duit dalam pasaran saham, kena kuasai ilmu trend. Okay, nanti saya akan tunjukkan kepada anda, okay, macam mana nak faham tentang trend ni lah. Okay, alright. Yang keempat, okay, saya akan go through dengan anda demo session. Okay, cara membuka dan membaca carta saham, chart ataupun carta saham. Okay, so nanti kita akan pergi dekat platform kajian saham kita, KLIC Screener, platform percuma. Okay, dan saya akan tunjukkan anda step by step macam mana nak buka chart, macam mana nak baca chart saham secara simple. Apa yang kita nak kena fokuskan bila kita buka chart. Okay, so malam ni anda akan belajar bukan sahaja teori tetapi insyaAllah saya akan go through perkara yang lebih praktikal insyaAllah. Okay, alright. Dan yang kelima,
Kita akan belajar indikator, okay, untuk melihat trend pergerakan harga saham. So indikator yang kita akan belajar malam ni adalah indikator moving average. Saya akan tunjukkan macam mana kita keluarkan indikator moving average pada chart. Okay, apakah setting yang saya pakai untuk moving average. Alright, dan kemudian kita akan belajar juga macam mana cara baca indikator moving average. Macam mana kita nak membeli pada waktu yang lebih baik, okay, menggunakan indikator moving average ini. Okay, dan yang terakhir, ni kita tengok kalau cukup masa saya akan cuba cover sampai topik yang ke-6 ni, iaitu cara membaca indikator Bollinger Bands. Okay, indikator Bollinger Bands ni adalah indikator yang saya paling suka, kira favorite indikator saya, di mana indikator ni membantu kita untuk membeli pada waktu yang betul dan menjual pada waktu yang betul. Okay, jadi bila harga saham tu sesuai untuk kita beli. Kemudian bila harga saham tu naik, kita tahu nak jual kat mana, dekat atas. Okay, so macam mana caranya? Okay, nanti saya akan tunjukkan dekat dalam topik yang ke-6. Okay, so hopefully kita ada cukup masa malam ni untuk saya cover ke semua topik ni. Okay, dan apa yang penting sebenarnya saya perlukan fokus daripada anda. Okay, belajar ilmu technical analysis ni adalah satu ilmu yang dia bersambung-sambung daripada topik ke topik. Okay, jadi kalau anda sedang mendengar sekarang, saya nak anda stay dari awal sampai habis. Okay, dan kalau boleh jangan keluar masuk daripada sesi live ni. Okay, saya risau anda tak faham apa yang kita belajar dan anda rasa benda ni susah pula. Okay, sebenarnya dia tak susah, malah dia menyeronokkan kalau kita faham apa yang penting dalam technical analysis. Okay, boleh? Alright. Saya baca komen. Tuan Syed Idrus Al-Sagaf. Wow, semua topik menarik tuan. Ilmu berbayar tuan kongsi percuma je kat sini, terbaik tuan. Okay, insyaAllah. Okay, alright. So saya sekali lagi ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Investment Bank kerana sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian malam ni, dan insyaAllah of course saya nak berikan yang terbaik kepada anda semua. Okay, alright. So jom kita teruskan. Okay, kepentingan membuat technical analysis. Okay, sementara saya buat presentation ni, saya tak dapat nak baca anda punya komen, tapi kalau anda nak tulis something, anda tulis je dekat ruang komen. Nanti lepas saya tutup slide ni, saya akan baca komen anda. Okay, alright. So kepentingan membuat technical analysis. Okay, yang pertama, okay, technical analysis ni membantu kita membuat keputusan sama ada beli, hold atau jual sesuatu saham. Ni kepentingan untuk buat kajian technical analysis. Okay, kalau kita tak buat kajian technical analysis, kita tak ada clue ataupun kita akan was-was sama ada nak beli ke, nak jual ke, kita tak pasti. Okay, so technical analysis ni dia punya point dia adalah membantu kita membuat keputusan. Okay, alright. So yang kedua, okay, technical analysis ni dia membantu kita bertindak beralaskan kepada fakta kajian atau signal, bukan mengikut emosi atau rasa-rasa. Ni kepentingan ni technical analysis ni. Okay, so kalau ramai orang dia melabur ataupun trade saham ni, okay, dia ikut emosi ataupun ikut rasa-rasa. Tengok macam counter ni, macam volume dia tinggi je, banyak orang beli je, macam aktif je, dia pergi beli tanpa mengetahui tentang apakah situasi terkini sebenarnya sesuatu saham ataupun apakah trend terkini sesuatu counter saham tersebut. Okey, jadi dia macam ikut rasa-rasa, rasa macam okey je, rasa macam best je, dia nak beli. Okey, so itulah keadaan di kalangan ramai pelabur dan trader saham. Okey, tetapi insya-Allah dengan ilmu technical analysis ni kita akan nampak sama ada sesuai atau tidak untuk kita membeli dan menjual saham. Okey, dan kita akan elakkan daripada terikut emosi dan rasa-rasa. Okey, alright. Dan yang ketiga, okay, kepentingan membuat technical analysis ini adalah dia membantu kita membuat keputusan sendiri tanpa perlu bergantung kepada pendapat orang lain. Okay, alright. So technical analysis ni bila anda belajar, okay, sampai masanya nanti anda akan buat keputusan anda sendiri. Anda nak beli ke, anda nak jual ke, nak hold ke sesuatu saham, anda boleh buat keputusan sendiri. Tak perlu tanya orang. Masalah ramai orang dia akan tanya, Tuan Nizam, counter ni okey lagi ke tak? Cuba komen counter ni. So soalan-soalan ini adalah di kalangan orang yang mungkin tak tahu cara buat kajian sendiri, technical analysis, menyebabkan mereka selalu bergantung kepada pendapat orang lain. Okey, dan lebih teruk lagi, ada orang dia pergi bayar untuk dapatkan buy call. Dia masuk dalam grup Telegram ke, dia kena bayar ni untuk dapatkan counter-counter saham yang berpotensi. Okey, ini situasi apabila orang tidak ada ilmu tentang technical analysis. Okay, dan semestinya bila kita ikut-ikut orang dalam trade saham ni,
kita melabur, dan satu kita melabur dalam keadaan yang beremosi. Kita tak tahu apa yang kita buat, jadi kita sangat-sangat beremosi. Okay, harga saham jatuh sikit kita jadi panik. Okay, so that's why dalam saham ilmu ni diperlukan, kena belajar. Okay, ilmu technical analysis perlu belajar. Okay, dan ada juga orang cakap, Tuan Nizam, technical analysis ni susah lah, pening lah. Dia sebenarnya dia bukan susah. Okay, dia adalah kita kena minat. Okay, kalau kita minat, insya-Allah kita akan rasa dia menyeronokkan. Okay, dan ramai je student saya yang belajar saham bersama dengan saya. Mula-mula pun mereka rasa technical analysis ni susah, tapi lepas mereka dah belajar, mereka dah faham, mereka dah boleh buat, okay, mereka menghargai ilmu technical analysis ni dalam proses mereka membuat keputusan jual beli saham. Okay, dan ingat pesanan saya, technical analysis, tolong tulis nota ni, pesanan saya. Technical analysis bukanlah satu alat untuk kita meramal masa hadapan. Technical analysis bukan buat ramalan. Kita bukan meramal. Okay. Kalau nak meramal, kena jadi bomoh. Okay. Technical analysis hanya membantu kita buat keputusan. Tengok signal, ada signal, kita boleh beli, kita beli. Tetapi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So sebab tu bila kita dah kaji saham, kita beli saham, maka kita kena monitor saham kita. Sama ada dia naik ataupun turun, okay, kita akan bersedia dengan segala kemungkinan lah. Segala kemungkinan tu ada dua je, sama ada dia naik ataupun dia turun. So kalau dia turun, kita tahu nak cut loss kat mana. Kalau dia naik, kita tahu nak take profit kat mana. So itu je benda yang kita nak kena buat. Dan itulah tanggungjawab kita untuk monitor saham yang kita beli. Okay? Boleh semua? Kalau okay, komen okay. Kepentingan membuat technical analysis, kalau faham, komen faham. Okay, boleh kita teruskan kepada yang seterusnya. Okay? Alright, konsep asas technical analysis. Okay? Kita nak faham dulu konsep asas technical analysis. Okay? So yang pertama adalah technical analysis adalah kajian trend pergerakan harga saham melalui carta. Okay, jadi bila kita bercakap tentang technical analysis, kita nak tengok trend pergerakan harga saham tu dan kita akan gunakan carta untuk melihat trend. Jadi itulah asas kepada technical analysis. Okay, alright. Yang kedua, ada 3 jenis trend yang utama, iaitu uptrend, sideways dan juga downtrend. Okay, so ada 3 jenis trend. Kejap lagi saya akan tunjukkan 3 jenis trend ni yang anda kena faham. Alright. Kemudian yang ketiga, kita mengkaji bilakah masanya trend berubah. Okay, antara 3 trend ni, uptrend, sideways dan downtrend, dia boleh berubah-ubah. Dari uptrend jadi sideways. Daripada sideways boleh jadi downtrend. Downtrend boleh jadi sideways, sideways boleh jadi downtrend, downtrend boleh jadi uptrend. Okay, so dia akan berubah-ubah antara 3 jenis trend ini. So dalam kajian technical analysis, kita nak melihat bilakah masanya trend berubah, okay, daripada sideways kepada uptrend, daripada downtrend kepada uptrend. Itulah kita nak melihat perubahan tersebut. Okay, jadi itu perkara yang kita nak buat. Okay, dan bila kita menggunakan teknik yang saya akan ajarkan dalam sesi pada malam ni, kita fokus mencari permulaan uptrend. Konsep permulaan uptrend ni, okay, adalah untuk kita melihat harga saham yang baru nak bergerak naik. Okay, bila kita bercakap tentang technical analysis ni, saya lupa nak pesan, okay, iaitu kita membeli saham untuk target untuk capital gain. Okay, maksudnya bila beli, harga saham tu naik, kita nak jual. Kita nak trade saham tersebut. Okay, so anda lupakan dulu dividen. Yang semalam kita belajar dividen tu, anda lupakan. Jangan campur adukkan. Okay, technical analysis fokus kepada usaha kita untuk membeli saham untuk makan profit secara capital gain, iaitu kenaikan harga saham. Okay, jadi that's why dalam proses kita nak beli saham kemudian harga tu bergerak naik, kita nak gunakan teknik trend following ataupun kita nak mencari permulaan uptrend. Okay, boleh faham tak so far ni? Saya agak laju sikit ni, boleh faham? Kalau faham, boleh komen faham. Kalau ada soalan, tulis dekat ruangan komen ya, kalau ada soalan. Okay, alright. Seterusnya, okay, dalam technical analysis ni, kita kena belajar berkaitan dengan indikator. Okay, indikator ni, dia membantu kita mencari permulaan uptrend. Bila masa harga tu baru nak start nak naik. So kita akan gunakan indikator ni untuk membantu kita melihat permulaan uptrend. Okay, dan indikator yang kita boleh gunakan untuk melihat permulaan uptrend adalah seperti moving average dan Bollinger Bands.
Okay, moving average dan Bollinger Bands. Okay, so bila kita gunakan kedua-dua indikator ni, kita akan dapat melihat permulaan uptrend dengan lebih baik lagi. Of course, ada lagi indikator-indikator lain, tetapi saya tak nak anda rasa terlalu overwhelmed malam ni. So kita belajar santai je malam ni, kita belajar ataupun berkenalan dengan dua indikator, iaitu moving average dan Bollinger Bands. Okay, alright. Okay, so saya nak tengok sekejap ruangan komen. Ada apa-apa soalan tak so far? Okey, Nasa faham, Ika Ahmad faham, Khairunisa faham. Okey, Syafiq Zaimi faham. Yang lain okey semua? So far okey? Ada tulis tak nota saya tadi? Ada soalan daripada Encik Zakaria. Mana? Technical analysis sesuai untuk trader long term atau investor? Trader ataupun long term investor? Okay, alright. Sama ada short term ataupun long term, dia bergantung kepada prestasi setiap counter. Setiap counter berbeza-beza. Ada counter dia naik cepat, ada counter dia naik lambat. Okay, jadi basically bila kita trade saham, kita tak boleh nak setkan sama ada short term ataupun long term. Kita fokus kepada beli saham tu dengan signal, ada signal, lepas tu kita monitor saham tersebut. Kalau dia naik cepat, then kita profit cepat. Kalau dia lambat, maka kita kena tunggu. Kalau dia jatuh, kena cut loss point kita, maka kita kena clear position. Okay, jadi kalau anda tanya saya lah, okay, technical analysis ni basically dia tidak memberi jawapan berapa lama kita kena tunggu sesuatu saham. Sebab setiap counter berbeza-beza. Jadi the idea adalah technical analysis untuk kita melihat signal sahaja. Lepas kita beli, kita sabarlah tunggu tengok pergerakan harga saham tersebut. Okay, dia boleh jadi short term. Kalau harga saham yang kita beli tu, lepas kita beli tu dia terus shoot naik, then kita terus profit lah. Kalau dia lambat, kita kena tunggulah. Macam tu, okay? Alright, boleh ke? Okay, boleh? Boleh lah. Lepas tu ada soalan lagi daripada Encik Stanley. Stanley. TA lebih kepada capital gain kan tuan? Yes, betul Stanley, tepat sekali. Technical analysis lebih kepada capital gain, fundamental analysis lebih kepada dividend. Macam tu. Adakah ia bergantung kepada demand and supply? Bergantung kepada demand dan supply. Dia bergantung kepada demand dan supply. Dia menunjukkan macam ni, dia menunjukkan supply and demand juga, tetapi kita tak akan nampak dekat indikator. Okay, supply and demand tu kita nampak dekat volume analysis. Maksudnya market depth, yang buyer dengan seller beratur tu kan, beli untuk jual tu, kita akan nampak supply and demand. Tetapi tak apa, jangan risau pasal supply and demand terlebih dahulu, kita nak tengok signal. Okay, bila kita nak beli, baru nanti kita akan tengok market depth untuk place order lah basically. Sekarang ni sebelum kita nak buat pembelian, kita nak tengok potensi dulu sesuatu counter saham. Okay, boleh tak? Boleh semua? Boleh ya? Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay, alright. So, saya teruskan dulu ya. Okay, kalau kita jawab soalan nanti kita habis masa. Nanti kita belajar dulu. Okay, lepas tu boleh tanya lagi. Okay, alright. So, sekarang ni saya nak tunjukkan anda dulu platform. Platform kajian saham kita. Saya nak tunjukkan dia punya demo lah. Demo sekejap saya tunjukkan slide dulu lah. Sekejap saya tunjukkan slide. Okay, kita nak demo apa hari ni Sekejap ya. Okay, alright. Okay, demo session Okay, right. So kita kejap lagi kita akan demo session. Kita akan belajar cara membuka dan membaca carta saham. Kemudian kita akan masuk cara membaca indikator moving average. Dan kemudian kita akan baca cara membaca indikator Bollinger Bands. Okay, so inilah sesi untuk demo lah. Okay, kita fokus kepada demo dalam 20 minit terus ni insyaAllah. Dan kita akan tunjuk contoh-contoh jugalah. Okay, alright. So Google. Okay, so untuk kita buat kajian saham, kita pergi ke Google. Okay, kita pergi kat Google. Okay, macam biasa kita akan type KLSE Screener. Okay, pilih klsescreener.com. Okay, version 2 ni. Okay, right. So kita dah masuk ke KLSE Screener. Okay, right. So
bila kita nak buat kajian technical analysis, okay, kita akan search nama counter lah. Okay, so sebagai contoh counter yang saya nak tunjukkan kat sini, contoh adalah counter hibiscus. Contoh. So kita search hibiscus. Okay, lepas tu kita akan nampak dekat sini hibiscus 5199, harga sekarang dia RM1.34 lah. Okay, alright. So kita klik kat sini. Alright, dan kita akan nampak paparan ini. Boleh nampak ya? Okay, alright. So kita nampak paparan dekat sini. So seperti biasa, seperti semalam yang saya ajarkan, kita nak tengok nama dia hibiscus. Right, kemudian kita tahu counter ni syariah compliant. Alright, dan dia adalah dalam main market dan dalam sektor oil and gas producers. Okay, alright. So kalau kita buat fundamental analysis malam, kita scroll ke bawah dan kita tengok quarter report dan annual report kan, dividends kan. Okay, tetapi kalau untuk technical analysis, okay, kita naik ke atas ni, kita nampak chart ni kan. Okay, so bila kita nak buat kajian technical analysis, kita nak buka chart. Okay, saya nak ajar anda cara buka chart. Okay, so anda scroll ke bawah dan anda pilih technical charting ni. Okay, technical charting. Okay, jangan klik 30 days price, jangan klik larger chart, klik technical charting. Okay, so klik technical charting. Okay, dia akan buka browser satu lagi. Okay, dan dia akan buka chart penuh untuk kita. Okay, so kat sinilah kita boleh buat kajian technical analysis untuk counter yang kita pilih. Okay, so kita ada dua tab lah kat sini. Yang pertama hibiscus ni, dia punya overall information. Okay, yang kedua tab adalah tab untuk carta dia. Okay, so far adakah anda bersama dengan saya? Okay, boleh follow? Nampak ke? Okay, boleh? Boleh lah, okay, alright. Okay, saya boleh lihat anda komen juga, okay. Alright, so, okay, sekarang ni saya nak tunjukkan anda beberapa perkara lah yang anda kena faham, okay, bila anda nak buat technical analysis, bila buka chart, okay. So, bila anda buka chart macam ni, okay, first kali anda nak tengok apa? Okay, nombor satu sekali anda nak tengok nama counter lah kat sini. Nama counter yang kita buka adalah hibiscus. Alright, kemudian dekat tengah-tengah ni, nampak tak ada kotak-kotak warna merah dan kotak-kotak warna hijau? Nampak kan? Macam ni, kotak-kotak warna merah, kotak-kotak warna hijau. Okay, so kotak-kotak warna merah dan hijau ni, okay, namanya adalah candlestick. Cuba tulis dekat ruangan komen, candlestick. Tulis candlestick. Siapa yang sedang menonton, komen candlestick. Alright, candlestick, okay. Alright, terbaik. Siapa yang komen memang terbaik, okay. Alright, so candlestick ni jangan pening-pening, okay. Candlestick ni hanya menunjukkan pergerakan harga saham. Okay, so kalau harga saham ni dia warna hijau, candlestick warna hijau, maksudnya harga saham tu naik. Daripada bawah ni dia naik ke atas ni. Nampak tak? Daripada bawah dia naik ke atas ni. Okay, kecil sangat kot, saya besarkan sikit. Okay, saya besarkan sikit, okay. Alright, so warna hijau maksudnya harga saham, okay, daripada bawah ni dia naik ke atas. Okay, maksudnya harga naik. Kalau merah maksudnya harga tu turun. Okay, hijau maksudnya harga naik, merah maksudnya harga turun. Okay, ini adalah candlestick. Okay, alright. So dekat bahagian bawah ni, okay, bahagian paksi dekat bawah ni dia menunjukkan tarikh. So kalau saya gerakkan cursor, dia tunjukkan tarikh. Okay, contoh saya berhenti kat sini 17 Mac 2022. So candle dekat atas ni adalah candle 17 Mac 2022. So maksudnya dalam satu hari apa yang berlaku ditunjukkan pada satu candle ni. Okey. So dekat bawah ni adalah tarikh. Okey, waktu pasaran berlangsung. Okey, sebelah kanan ni pula adalah harga saham. So bila kita nak tengok harga saham, okay, yang terkini contohnya pada dekat sini pada harga RM1.34. So sekarang harga dia yang latest dekat sini. So dekat yang lain-lain ni kita boleh tengok harga dia dekat sinilah, paksi dekat sini, okey. Alright. So kita sekarang sedang klik time frame. Dekat sebelah sini adalah time frame. Okay, time frame daily bermaksud satu candle mewakili satu hari. Okay, so maksudnya kalau kita tengok kat sini kat sini 29 April. So next 5 Mei, lepas tu 6 Mei, 9 Mei. Okay, dia adalah satu candle. Okay, contoh kat sini kita boleh tengok dekat sini 27 Januari, 28 Januari, okay, 31 Januari, 3 Februari, 4 Februari dan seterusnya. Okay. So kalau dia ada Sabtu Ahad, dia akan langkau lah. Macam tu. Okay. So dia akan update candle dari hari ke hari. Okay. So dia akan update daily chart. Okay. Kalau kita klik weekly pula. Okay. Dia satu candle ni satu minggu. So daripada hari Isnin sampai hari Jumaat satu candle. Okay. Next candle satu minggu lagi.
1 minggu lagi next candle. Okay, dan sampai seterusnya sampai bila-bila lah. So yang latest ni adalah candle yang latest adalah dia menunjukkan situasi terkini lah, candle terkini lah. Okay, alright. Dan monthly pula. Okay, kalau monthly maksudnya satu candle adalah 1 bulan. Okay, contoh saya letakkan saya punya cursor dekat sini, dekat bawah. Dia tunjukkan Januari kan, Januari 2022. So kat sini Februari 2022. Kat sini adalah March 2022 dan seterusnya. Okay, so kita akan nampak candle ikut bulan demi bulan. Kita sebut kat sini apa? Time frame. Okay, dan time frame ni kita boleh juga tengok real time, contoh 1 hour. Okay, so kalau kita klik 1 hour, maksudnya satu candle ni mewakili 1 jam. So setiap 1 jam dia akan update sampai yang terkini. Okay, so ada banyak lagi time frame yang kita boleh lihat. Time frame 4 hours, time frame 30 minutes, 15 minutes, sampailah 1 minit pun ada. 1 minit maksudnya dia update setiap candle tu 1 minit, 1 minit. Okay, tetapi dalam kajian saham, biasanya kita hanya pakai time frame daily. Okay, kadang-kadang weekly. Okay, ataupun kalau yang paling detail pun kita pergi 1 hour. Tapi biasanya untuk beginner, untuk permulaan, kita pakai time frame daily sahaja. Okay, so far boleh follow tak ni? Laju sangat ke saya? Ataupun okay, just nice? Cuba komen dekat ruangan komen. Boleh? Koh Bun Kun, okay. Roslan, okay. Syafiq Zaimi, just nice. Okay, right, steady Okay, right, steady, terbaik. You steady, I steady. Okay, right. Okay, so sekarang kita dah faham tentang candlestick. Kita dah faham tentang paksi tarikh dekat bawah. Kemudian kita dah faham juga tentang paksi harga dekat sini. Okay, so selain tu apa yang kita nak tengok adalah dekat sebelah sini ada indicators. Nampak tak indicators? So klik indicators kat sini, dia akan keluarkan senarai indikator-indikator yang kita boleh pakai dalam chart ni. Okay, semua indikator yang ada, semua kita boleh pakai. Klik je mana-mana indikator, kita boleh pakai lah. Contoh moving average ada dekat sini. Okay, Bollinger Bands pun ada. Okay, kita boleh pakai Bollinger Bands. Nanti kita akan belajar macam mana nak gunakan Bollinger Bands. Saya akan ajarkan. Okay, so this is indikator lah. Okay, maksudnya apa indikator kita nak pakai, semua ada dekat sini. Berapa banyak indikator kita nak pakai, semua boleh. Macam tu. Tapi taklah kita pakai semua indikator, nanti juling mata. Okay, so saya ajar pakai 1-2 indikator sahaja untuk memudahkan kita untuk melihat pergerakan dan trend sesuatu harga saham. Okay, alright, nanti saya akan tunjuk indikator, macam mana kita nak buka indikator dan sebagainya lah. Okay, alright, so seterusnya, okay, macam mana anda tengok saya gerak-gerakkan chart ni. So dekat mouse saya ni ada cursor kan, dia ada scroller ni. So kalau saya scroller ke atas, dia akan zoom. Kalau saya scroller ke bawah, dia akan zoom out. Zoom in dan zoom out. Ni cara kita besarkan chart lah. Okay, very simple. Okay, alright. Kemudian kita boleh gerakkanlah ke kiri ke kanan. Kita pegang dekat carta tu kiri dan ke kanan. Okay, saya lupa nak cakap. Okay, platform KLIC Screener ni kita boleh pakai dekat laptop dan kita boleh juga pakai dekat smartphone. Dekat smartphone dia ada mobile app, kita boleh buka chat, full chat macam ni dekat smartphone. Dekat Android boleh, dekat iPhone pun boleh. Tetapi untuk tujuan pembelajaran kita belajar pakai laptop lah. Okey, sebab paparan dia lebih besar. Nanti anda dah pro, nanti dah pandai buka chat apa semua, anda boleh guna phone untuk lebih mudah, lebih user friendly dan lebih mobile. Itulah kelebihan dia. Yang penting KLIC Screener ni percuma. Tak perlu bayar. Okey, saya ajar benda-benda percuma je. Okey, kita belajar benda percuma untuk kita buat duit dalam pasaran saham. Okey. Alright. So, seterusnya apa yang kita nak tengok lagi dekat sebelah sini adalah okey, dekat sebelah sini semuanya adalah tools. Tools yang digunakan untuk kita melukis pada chart lah. Okey, melukis pada chart. Okey, sebagai contoh yang ini arrow, kalau kita nak pakailah tak perlu pakai. So yang ini kita ada trend line tools. So kita klik dekat sini, dia ada macam-macam, dia ada horizontal line, dia ada vertical line, dia ada trend line. Semua ni digunakan untuk melukis pada chart lah. Okey, so boleh pakai, tak nak pakai pun tak apa. Okey, yang lain-lain tak berapa penting sangat. Okey, yang macam apa ni, garpu ni, pitchfork ni semua tak payah pakailah. Benda-benda yang terlalu advance, pening kepala tak payah pakailah. Okey, dan yang lain-lain ni untuk melukis pada chart lah. Okey, so ni lebih kepada siapa yang nak buat presentation, nak lukis, nak tulis teks dan sebagainya, bolehlah. Okey, tapi kepada kita yang nak buat kajian saham, benda ni tak berapa perlu sangat. Okey, alright. Alright, boleh semua? Okey. Kalau okey, dan kita nak belajar apa lagi lepas ni? Okay, right. Ada soalan tak so far? So far ada apa-apa soalan?
Alright, Muhammad Ihsan, KLIC screener real time ke? Okay, KLIC screener dia delay 15 minit. Dia punya chart tu, bila pasaran saham sedang berlangsung, dia akan update setiap 15 minit. Dia ada delay 15 minit. Kalau tak nak delay, anda kena subscribe dia punya package berbayar dia RM50 setahun. RM50 je setahun, murah je. Okay, so anda boleh refresh dan dia terus update chart anda ikut real time punya update lah. Okay, tetapi macam saya sendiri pakai percuma je. Tak pakai yang berbayar pun. Okay, tak perlu. Kalau anda nak real time, anda just bayar RM50 lah. Jadi account anda tu ada real time. Okay, dan ada function lain lah macam boleh buat watch list dan sebagainya. Okay. Right, Maznah saya guna pakai phone je, mudah nak tengok bila-bila masa. Tu dia. Siapa yang dah pro boleh ya. Okay, right. Delay okay tak ada masalah delay. Okay, right. Tapi insya-Allah saya percaya akaun CDS under M Investment Bank dia punya market depth dia dan juga update harga saham adalah real time lah. Biasanya mobile app dekat Malaysia under broker semua real time. Jadi insya-Allah nak beli saham tak ada masalah lah. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada chart balik semula. Okay, so dekat chart ni, okay, so kita dah tahu dah cara penggunaan chart. Okay, jadi sekarang ni bila kita tengok pergerakan harga saham ni, kita akan nampak harga saham ni ada masa dia naik, ada masa dia turun, ada masa naik, ada masa turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, satu perkara yang saya nak pesan kepada anda, harga saham adalah memang normal turun dan naik. Jadi kalau anda tengok harga saham sekejap naik, sekejap hijau, sekejap merah, okay, janganlah pelik. Itu adalah perkara yang biasa dalam pergerakan harga saham. So kenapa harga saham naik dan kenapa harga saham turun? Sebabnya setiap hari ada orang beli, ada orang jual. So ada orang yang beli pada harga yang lebih tinggi, maka harga saham tu naik. Kalau ada orang nak menjual saham mereka dan nak menjual pada harga yang lebih rendah, dia nak clear position cepat, maka dia terus jual pada harga buyer, maka harga saham tu akan drop, turun. Okay, lepas tu ada lagi seller nak jual lagi pada harga lebih rendah, maka harga pun turun. Okay, jadi disebabkan ada buyer dan seller ni setiap hari ketika pasaran berlangsung, maka volatility berlaku dalam pasaran saham. Sebab tu harga saham turun dan naik. Okay, jadi kalau kita nak beli saham, kita tak boleh tengok harga saham tu turun naik tu kita pergi beli. Sebab itulah kita kena melihat trend. Okay, dan dalam pergerakan harga saham ni ada 3 trend yang saya katakan. So yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah sideways dan yang ketiga adalah downtrend. Okay, jadi kalau kita tengok chart ni, okay, kalau kita tengok macam ni, kita tak tahu uptrend tu masa bila dia start, downtrend masa bila dia start. Susah untuk kita melihat dengan mata kasar. Jadi that's why kita gunakan indikator untuk membantu kita untuk melihat permulaan uptrend. Okay, jadi saya akan introduce kepada anda satu indikator yang membantu kita untuk melihat permulaan uptrend. Namanya adalah moving average. Moving average, okay. Jadi macam mana nak keluarkan indikator moving average tu? Okay, jawapannya adalah, okay, kita pergi dekat, kita dah buka chart ni, alright. Time frame kita pakai daily je, alright. Kemudian indicators, kita klik indicators, alright. Dan kita search moving average. Moving average, okay, moving average. Dan dekat sini ada banyak pilihan, moving average adaptive, moving average double, moving average humming dan seterusnya lah, macam-macam moving average. Ini semua adik-beradik moving average namanya. Macam Ultraman lah, Ultraman ada banyak adik-beradik dia kan. So moving average pun ada banyak adik-beradik juga, okay. Gurau je, okay. Alright, so nak pilih yang mana? Untuk moving average, kita pilih moving average double. Okay, moving average double, klik moving average double, okay, dan klik tanda pangkah ni, okay, pangkah, dan anda akan nampak dekat dalam chart ni ada line warna oranye, okay, nampak line warna oranye dan line warna biru, nampak? Dia dah keluar bila kita tekan moving average double. Okay, so dekat sini dia ada moving average double. Okay, so dekat sini setting yang dia pakai adalah 14 dan 21. Maksudnya yang warna oranye ni 14, yang warna biru ni 21. Okay, so kalau saya akan tukar setting ni, okay, untuk memudahkan kita dapat signal yang lebih jelas. So kita klik pada setting ni. Dia ada tanda mata ni jangan tekan. Kalau tekan ni dia hilang. So anda klik setting. So klik setting dan dia akan keluar
setting ni untuk moving average. So first period ni anda tukar jadi 12, okay, dan second period ni anda tukar jadi 26. Ini setting yang biasa saya pakailah untuk buat kajian saham menggunakan moving average. Okay, setting ni setting yang anda boleh pakai jugalah. Okay, tak ada masalah. Okay, alright. So klik lah, dah settle. Method biarkan simple. Okay, jangan tukar, pakai simple saja dan tekan OK. So bila anda tekan OK, dia akan tukar setting mengikut setting 12 dan 26. Okay, alright. So bila kita menggunakan indikator moving average ni, kita nak mencari permulaan uptrend. Okay, permulaan uptrend ni adalah apabila harga tu baru sahaja nak bergerak naik. So kalau anda tengok dekat sini, okay. Okay, kalau anda tengok dekat sini, nampak tak moving average ni, cara baca dia, dia bersilang. Okay, nampak tak? Yang orange ni dia bersilang naik ke atas line warna biru. Okay, dan candle naik ke atas kedua-dua moving average. Dan inilah waktunya permulaan uptrend. Okay, permulaan uptrend. So, bila kita nampak persilangan ni, maka kita nak belilah saham ni dekat sini. Okay, kita boleh beli sekitar harga berapa ni? So, kita ambil horizontal line. Okay, contohlah kita dapat beli saham ni pada harga 80 sen. Ni ketika moving average dia bersilang, line orange naik ke atas line biru dan candle berada di atas kedua-dua moving average. Itulah kita sebut buy signal moving average. Buy signal moving average. Okay, contoh masa ni anda pergi beli saham ni pada harga 80 sen sekitar berapa hari bulan ni? Saya tak nampak berapa hari bulan. Kejap. Saya boleh alih ni. Okay, right. So sekitar 31 Disember 2021. Katakan akhir tahun 2021 ada keluar signal ni. So anda pula pergi beli signal ni pada 31 Disember tersebut pada harga 80 sen. Okay, apa yang terjadi lepas tu? Okay, based on moving average ni, harga saham tu bergerak naik dalam mode uptrend. So bayangkan daripada sini 80 sen, harga saham tu naik paling tinggi berapa? Dia paling tinggi naik, kita ambil lah dekat sini, katakan dia naik sampai RM1.38. RM1.38. Okay, ini adalah pada Disember 2021. Okay, pada Januari lah kita ambil, Januari dah masuk Januari dah. Okay, sampai bulan Mac, lebih kurang 10 Mac, 9 Mac. Okay, harga saham tu naik sampai RM1.38. Okay, so lebih kurang 3 bulan, lebih sedikit. Okay, dapat profit secara capital gain. Okay, kita beli ketika harga dia 80 sen dan harga saham tu naik sampai RM1.38. So maksudnya kita beli dekat sini dan jual dekat sini. Ni contoh tau, ni contoh simulasi lah. Okay, tetapi tak semestinya kita dapat jual pada harga RM1.38. Mungkin kita dapat jual pada harga RM1 contohnya. Pun boleh juga, pun kira profit juga. Contoh kita dapat jual pada harga RM1. Okay, beli dekat 80 sen, jual dekat harga RM1 pun profit juga. Okay, so itulah dia macam mana cara untuk kita melihat pergerakan harga saham menggunakan indikator moving average. Okay, alright. Boleh faham tak so far? Cara baca, cara guna indikator moving average ni. Kalau faham, cuba komen faham. Mohon slow sikit, laju sangat pula. Muhammad kata. Siapa yang faham? Siapa yang faham saya ajar moving average? Sebab tu saya kata technical analysis ni kalau nak belajar kena dengar, beri fokus, dengar baik-baik, follow. Okay? Siapa yang fokus insya-Allah faham. Dan dia simple je sebenarnya. Okay, boleh? Okay, alright, terbaik. Okay, alright. So itulah dia moving average. Okay, jadi moving average ni very simple. Saya ulang balik semula, apabila line orange ni dia bersilang naik atas line biru dan candle naik ke atas kedua-dua moving average, maksudnya dia buy signal. Sama juga dekat sini. So ni pun ada satu keadaan di mana line orange tu naik bersilang di atas line biru dan candle naik ke atas kedua-dua moving average. Kemudian harga tu bergerak naiklah. Okay, dan apabila dia bersilang balik semula, contoh macam ni line orange tu turun bawah daripada line biru dan candle turun bawah daripada kedua-dua moving average, maka harga saham tu akan bergerak dalam mode downtrend ataupun sideways. So dekat sini waktu kita jangan sentuh saham ni, kita hanya sentuh apabila harga tu dia berubah trend daripada downtrend kepada uptrend. So kalau anda membeli pada timing waktu yang betul, maka anda berpeluang untuk buat profit. Tapi kalau anda beli pada timing yang salah, anda akan duduk dalam downtrend. Okay, itulah secara ringkasnya macam mana cara kita menggunakan moving average untuk membuat
kajian saham. Okay? So far boleh ya? Kalau guna time frame weekly, guna setting 12 dan 26 juga. Boleh pakai 12, 26 untuk time frame weekly. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay? Cara baca pun sama juga. Cuma satu candle dia satu minggu, satu minggu, satu minggu. Kalau daily, candle dia daily lah. Setiap hari, satu hari, satu hari, satu hari. So, monitoring kita lebih detail pada time frame daily. Kalau weekly tu kita kena tunggu seminggu, seminggu, seminggu. Lama sikit lah nak tunggu. Macam tu. Okay? Boleh ya? Okay, alright. Okay, so boleh saya tunjuk satu lagi contoh tak? Okay, ni contoh hibiscus kan, counter hibiscus. Okay, kita tengok satu lagi contoh boleh? Siapa okay kalau saya tunjuk satu lagi contoh? Nak tengok contoh lain tak? Tak ada pun orang ni komen. Oh, saya tak nampak. Okay, alright. Boleh sangat. Nazrin nak. Banyak pun tak apa Okay, alright. Okay, so malam ni semua orang tak tidur. Malam ni semua orang buat kajian technical analysis je. Okay, alright. So, anda masih nampak chart saya Okay, alright. So, bila kita nak buka next chart, okay, caranya kita pergi balik dekat hibiscus ni. Ni chart kita untuk technical hibiscus ni adalah dia punya fundamental. So, kita boleh pergi dekat fundamental ni punya page ataupun tab. Lepas tu kita search lah satu counter. Contoh counter P-Trans. Contoh counter Counter P-Trans harga sekarang 69 sen. Okay, dan kita klik kat sini P-Trans. Okay, alright. So, P-Trans ni anda boleh kajilah fundamental dia apa semua. Seperti yang kita dah belajar semalam. Quarter report, annual report, dividend. Semua kita boleh tengok dekat sini. Okay, sekarang ni kita nak kaji pula technical charting. Okay, so saya kata naik ke atas ni dan pilih technical charting. So, klik. Dia akan buka tab baru. Tab baru. So inilah chart untuk counter P-Trans. Counter P-Trans, okay? Alright. So, seperti yang saya ajarkan, kita nak tengok trend, kita akan gunakan indikator moving average. So, kita pergi dekat indicators, klik indicators dan search moving average. Moving average, pakai moving average apa? Moving average double. Jangan klik yang lain. So, klik moving average double, lepas tu tekan pangkah. Okay. Kemudian setting. Kat sini pergi dekat setting ada tanda macam gear ni. So klik setting dan tukarkan first period 12 dan second period tukar 26 dan klik go. Klik go pula. Klik OK. Alright. So kita akan nampak setting dia macam ni lah. Okay, alright. So seperti yang kita belajar, kita tengok yang latest ya. Kita tengok yang latest. Kita tengok yang latest. Okay, macam ni. So nampak tak? Okay, ketika moving average bersilang naik ke atas line biru daripada line orange ni naik atas line biru dan candle berada di atas kedua-dua moving average. So dekat sini. So katakan anda membeli saham ni pada ketika waktu permulaan uptrend berlaku. Katakan anda dapat beli lambat sikitlah, anda beli dekat sinilah. Contoh kata anda beli dekat harga 59 sen setengah. Kat sini anda berjaya beli kan? Okay, ataupun dekat sini anda berjaya beli. Okay, apa yang terjadi lepas anda beli tersebut? Okay, harga saham tersebut dia bergerak naik. Okay, along the way dia ding-dong dulu, dia sideways. Ni sideways. Dia sideways kejap, lepas tu dia going uptrend. Okay, dia going uptrend, dia naik setinggi di sini. 75 sen. Paling tinggi dia naik. Okay, dan ini berlaku bila ni? Contohlah anda beli saham ni pada harga 31 Mac 2022 ataupun 1 April 2022. Okay, kat sini. Kemudian harga saham tu bergerak dalam mode uptrend. Okay, sehinggalah ke 23 Mei 2022. Lebih kurang sebulan lebih lah, dekat tak sampai 2 bulan. Okay, harga saham naik daripada 59 sen setengah naik ke 75 sen. Okay, saya tolong kira untuk anda. Okay, berapakah kenaikan ini 0.750 tolak 0.595 bahagi dengan 0.595 darab dengan 100. Okay, keuntungan adalah sebanyak 26%. Kenaikan ini secara capital gain adalah sebanyak 26% dalam masa kurang 2 bulan. Okay, so inilah dia macam mana cara untuk buat duit. Ini adalah 2022. Ini bukan cerita tahun lepas, tahun 2 tahun lepas. Ini tahun 2022. Siapa yang mengkaji saham ni, dapatlah profit. Okay, saya pun ada juga beli counter ni, dapatlah profit. Okay, so ini adalah kalau kita beli ketika permulaan uptrend tu berlaku, okay, dan kita dapat jual ketika harga tu bergerak naik dan kita take profit. Okay, alright. So far boleh semua?
Faham ke faham ni? Kalau faham, komen faham. Best ke tak? Moving average. Okay, alright. Jadi kita dalam kajian kita nak tengok signal. Ada signal kita beli, tak ada signal cakap tak ada signal lah. So jangan kacau counter yang tak ada signal. So kita boleh buka semua chart lepas ni. So apa sahaja counter yang anda nak kaji, anda tengok signal. Ada signal, cakap ada buy signal. Tak ada signal, jangan kacau. Itu je, very simple. Okay, ada 600 counter patuh syariah, semua anda boleh kaji. Macam tu, okay. Alright, terbaik. Okay, jadi itulah dia. Okay, saya stop sharing sekejap. Tengok chat lama-lama nanti pening. Okay, alright. So, kita relax sekejap. Okay, saya nak tengok komen-komen daripada anda semua. Okay. Alright. Okay, macam mana kira profit tuan? Cara bahagi dia. Okay, alright. Macam mana Saya tak ada whiteboard lah kat sini. Kalau tidak saya nak ajar macam mana. Okay, alright. Okay, Muhammad. Jadi make sure lepas silang candle kena atas dua-dua line. Yes, betul. Candle naik ke atas kedua-dua line. Maksudnya dia nak bergerak ke atas. Ada petanda nak bergerak ke atas. Kalau dia berlaku sell signal, maksudnya dia bersilang balik semula, maka dia akan bergerak, dia bertukar trend daripada uptrend menjadi sideways ataupun downtrend. Okay. Volume memainkan peranan-kah untuk pemilihan counter, tuan? Boleh juga, okay. Tapi kalau tak tengok volume pun tak ada masalah, okay. Sebab ni kajian tentang trend, okay. Volume nanti kita akan tengok masa kita nak beli saham, kita tengok volume lah. Kita akan tengok market depth, kita akan tengok kita akan tengok trade details, okay. Transaksi secara langsung lah, okay. Tu semua kita boleh tengok dekat dalam mobile app syarikat broker yang kita guna lah, okay. Alright, boleh semua? Kalau kita dah terlepas signal uptrend tu, bolehkah kita buy juga? Boleh tu boleh, tapi tak cantik lah. Entry kita terlepas di entry yang cantik. So kita terbeli dekat atas sikit. So timing sangat penting dalam saham, sebab tu kita kena rajin mengkaji untuk mencari signal terkini dalam saham ni lah. Okay. Alright. Hafiztin, banding dengan TradingView dan KLSC Screener, mana lebih senang guna? Kalau tanya saya lebih suka KLSC Screener, lebih user friendly lah. Okay, dia lebih mudah. TradingView pun okey juga, tak ada masalah. Okay, tapi saya prefer KLSC Screener sebab dia percuma dan dia tak ada banyak iklan, okay, dan dia tak ada banyak gangguan lah bila kita buat kajian. Okay. Alright, okay. So nak belajar lagi tak ni? Ke dah cukup sampai sini? Kita dah berlangsung sejam dah ni. Okay, alright. Boleh handle tak? Oh, okay, alright. 5 minit je tinggal ni. Macam mana ni? Kita boleh teruskan ke? Cik Nasir ataupun... Teruskan tuan, teruskan. Boleh teruskan Okay, alright. Okay, kalau boleh teruskan, kita teruskan. Okay, alright. So, next adalah kita nak belajar tentang indikator Bollinger Bands. Okay, kita terus masuk indikator Bollinger Bands. Okay, tadi kita belajar tentang moving average. Okay, so sekarang kita nak belajar Bollinger Bands pula. Okay, so kita pergi balik kepada hibiscus. Okay, hibiscus kita sebelah je tab dia kat sebelah ni. Alright, kemudian kita dah masukkan moving average kan. So next indicator yang kita nak masukkan adalah Bollinger Bands. Okay, Bollinger Bands, kita klik indicators dan search Bollingers. Bollinger Bands dia ada 3 pilihan, pilih Bollinger Bands yang paling atas. So klik dekat sini. Okay, dan tekan tanda pangkah. Okay, alright. So Bollinger Bands ni bila kita buka, dia akan ada 3 line ni. Dia sebenarnya ada line biru ni, dia ada line orange dekat tengah-tengah ni, dan dia ada line biru dekat bawah ni. Okay, so dia line orange ni sebab sama, dia agak confusing. Okay, jadi biasanya saya akan pergi dekat sini, BB ni, saya akan tekan setting, dan style ni, saya akan klik style. Okay, dan media ni saya akan tukarkan style dia kepada circles, klik circles. Okay, so klik OK, dan kita akan nampak Bollinger Bands kita ni akan ada tanda bulat-bulat macam ni lah. Okay, alright. Okay, so panjang cerita Bollinger Bands ni saya nak ringkaskan sahaja. Okay, macam mana cara untuk kita melihat indikator Bollinger Bands ni? Okay, jawapannya adalah kita nak membeli saham, okay,
di permulaan uptrend. Okay, so moving average nampak tak line warna oranye dan line warna biru ni. Okay, macam tadi kita nak beli pada harga 80 sen kan. So kita nak membeli ketika harga berada dalam ruangan upper Bollinger Band. So ruangan ni, okay, antara ruangan biru ni dengan ruangan line putus-putus ni, line bulat-bulat ni, warna oranye ni, okay, itu adalah ruangan upper Bollinger Band. Ini adalah ruangan buy. Okay, kalau dia naik melepasi atas garis biru ni, atas upper band ni, maka itu adalah ruangan sell. Maksudnya kita boleh jual saham apabila dia berada dekat ruangan luar. Sebab apabila dia naik terkeluar ni, dia akan turun balik semula. Bila dia naik, dia akan turun balik semula. So kita nak ambil kesempatan untuk jual saham apabila dia berada dekat luar upper Bollinger Band ni, sebab ruangan putih ni. So kita nak beli dalam ruangan biru ni dan kita nak jual di ruangan putih ni. So itulah cara dia macam mana kita nak dapat jual saham ni pada harga yang lebih baik ketika kita nampak harga tu naik lebih tinggi daripada line warna biru ni, kat situlah waktu kita boleh jual saham. So maksudnya katakan anda beli saham ni pada harga 80 sen, okay, kemudian anda nampak harga saham tu naik ke paras di sini RM1.30. Okay, RM1.30, dia berada dekat luar upper band ni, maka anda boleh jual dekat sini. So beli dekat 80 sen, jual dekat RM1.03. So maka itulah profit secara capital gain. Okay. Alright. So Bollinger Bands ni dia membantu kita untuk tahu ruangan beli, ruangan jual. So maksudnya macam ni tau. Contoh katalah anda nampak sesuatu saham tu moving average dia bagi buy signal kan kat sini, tapi harga tu dia berada dekat luar Bollinger Band. So jangan beli dulu, anda kena tunggu dia masuk dulu. Okay, beli dekat dalam ruangan upper Bollinger Bands. Kemudian bila harga tu keluar, dan baru anda jual, take profit. Itulah cara dia. Selagi dia tak keluar, jangan jual lah. Okay, tunggu dia terkeluar Bollinger Band, baru anda take profit anda. Okay, so that's the way macam mana kita nak buat jual beli saham menggunakan indikator moving average dan Bollinger Band. Okay, okay, alright. Ada soalan tak? Sampai 12 malam. Teruskan sampai 12 malam. Okay, alright. So far boleh faham tak Bollinger Band? Tolong respon dulu. Adakah Bollinger Bands anda jelas tak? Faham kan? Okay, dia ada line warna biru dekat atas dengan line putus-putus warna oranye. So kita nak beli dalam ruangan tu. Okay, dan bila kita dah beli, kita nak tunggu harga saham tu naik melepasi upper Bollinger Band dekat ruangan yang warna putih tu. Kalau dia nak sampai kat situ, kita nak take profit, kita nak jual. Macam tu. So apa yang saya tunjuk kepada anda ni adalah cara saya buat. Saya trade saham, macam itulah saya buat. Saya beli ketika harga tu berada di permulaan uptrend, kemudian harga tu naik, terkeluar Bollinger Band, saya take profit. Lepas tu saya cari lagi counter lain yang ada signal macam tu, lepas tu saya follow trend, terkeluar Bollinger Band, saya take profit. Macam tu. Okay, boleh? Faham tak ni? Okay? Boleh fahamkan? Kena fahamkan ni, okay? Alright, okay, so tak apa. Kalau tak faham, saya tunjuk contoh satu lagi, boleh? Okay, saya tunjuk contoh untuk counter P-Trans. Okay, contoh tadi ni hibiscus. Okay, next kita tengok P-Trans. So kita kembali kepada P-Trans. Okay, so P-Trans ni kita dah buka dah indikator moving average kat sini. So kita nak buka Bollinger Band. So klik pada indicators, search Bollinger. Search Bollinger. So ambil Bollinger Band. Jangan ambil yang bawah ni, ambil yang atas ni. So Bollinger Bands, tekan pangkah. Okay, lepas tu pergi dekat setting. Setting dekat sini. Dia ada BB202 ni. Tekan setting dia. Style ni, tukarkan median. Ambil median, tukar jadi circle. Okay, tekan OK. So, kita akan nampak ruangan untuk kita beli. Okay, so apabila moving average, okay, saya zoom dekat sini. Apabila moving average telah memberikan buy signal, nampak tak kat line orange ni, dia bersilang dengan line biru. Dan candle naik ke atas kedua-dua moving average. So kalau harga tu berada dalam ruangan upper Bollinger Bands, ketika dia dalam ruangan biru ni, kita boleh beli saham ni pada harga 59 sen setengah ni lah. Okay, so lepas kita beli, nampak tak harga tu terkeluar upper Bollinger Band. Ini adalah ruangan kita dah boleh jual. So kalau kita jual dekat harga 64 sen dah okey dah. Kalau kita dapat jual dekat harga 67 sen setengah ke 67 sen pun okey. Okay, lagi power kalau kita dapat jual pada harga 75 sen ni. Paling power
Okay, kalau kita dapat jual masa dia terkeluar Bollinger Band. Okay, so ingat rule dia. Bollinger Bands ni, bila dia naik terkeluar Bollinger Band, dia akan masuk balik semula. Dia naik, dia masuk balik semula. Dia naik, dia masuk balik semula. Dia naik, dia masuk balik semula. So disebabkan sifat pergerakan harga saham ni macam ni, maka kita nak jual saham tu ketika dia berada dekat luar Bollinger Band. Okay, dan kita nak beli ketika dia masuk ke dalam ruangan upper Bollinger Band. Okay, so dengan moving average digabungkan, kita nampak permulaan uptrend. Dan kita tahu dengan menggunakan Bollinger Band kita nak jual dekat mana. Selagi saham ni dia tak langgar middle band, okay, dia tak langgar line putus-putus ni, maka saham tu sedang bergerak dalam mode uptrend. Okay, kalau nak hold kita boleh hold. Tapi kalau kita nampak harga tu dia dah break line warna oranye ni, maksudnya dia dah nak jadi sell signal dan get ready untuk stop lah ataupun cut loss kalau anda sedang loss saham tersebut. Okay, alright, boleh faham so far? Okay, ada soalan tak? Okay, alright. So, kajian ni kalau kita ulang-ulang dia benda yang sama je sebenarnya. Okay, tak ada yang terlalu sulit sebenarnya bila kita faham apa yang kita buat lah. Okay, Aziz Ridwan, kalau dia masuk lower Bollinger Band maksudnya dah tukar trend. Betul, kalau dia turun ke lower Bollinger Band maksudnya dia nak downtrend. Okay, counter yang uptrend adalah counter yang going uptrend, dia berada dalam ruangan upper Bollinger Band dan stay dekat atas middle band. Macam tu. Okey, boleh? Siapa yang faham apa saya explain ni? Cuba komen. Cuba tulis dekat ruangan komen. Faham ke faham ni? Bollinger Band. Faham? Okey, alright. Okey, so memanglah malam ni saya ajak agak express sikit. Saya terus tunjukkan kat mana ruangan buy, kat mana ruangan sell. Okay, tapi kalau dalam kelas saham saya akan go in greater detail lah. Kita akan belajar melukis Bollinger Band. Okay, kita akan tunjuk kat mana ruangan buy, kat mana ruangan sell. So kalau anda berpeluang nak belajar saham bersama dengan saya, nanti anda akan dapat go through this process dengan lebih proper lagi lah. Okay, tapi harapan saya, perkongsian saya pada malam ni sedikit sebanyak membantu anda untuk nampak macam mana at least cara nak buka chart di KLSC Screener dan tahu nak tekan apa dekat KLSC Screener tu, nak tengok apa. Alright, kemudian anda dah tahu dah candlestick tu apa, kemudian pergerakan harga saham tu macam mana. Alright, kemudian bila anda anda ada laptop, anda ada KLSC Screener, anda boleh buat kajian saham anda sendiri. Okey, dan lepas tu praktis untuk fahamkan lagi apa yang kita belajar. Okey. Yes, betul, wajib buat latihan. Okey, kalau tak buat latihan nanti anda tak mahir. Okey, jadi anda tak nampak signal tersebut. Okey, alright. Fazrin baru faham, sebelum ni selalu dengar orang sebut je. Alright, alhamdulillah. Muhammad, beli masa candle dalam upper band, jual kalau candle dah start terkeluar dari upper band, ruangan putih. Betul. Itu conclusion yang betul. Muhammad, secara ringkas dia macam tu. Okay, alright. Jadi macam itulah technical analysis at glance. Kita menggunakan KLSC Screener, kita guna moving average, kita belajar guna Bollinger Bands. Okay, dan of course ada lagi ilmu indikator yang kita boleh belajar lagi. Okay, tapi untuk malam ni cukup anda gunakan dua ni dulu. Okay, untuk fahamkan kajian saham. Okay, dan nanti anda dah faham, anda boleh upgrade lagi knowledge, belajar lagi untuk improve lagi anda punya kajian technical analysis. Okay, alright, so far ada soalan apa-apa lagi ke? Okay, kalau tak ada apa soalan, saya rasa itu sahaja daripada saya, okay, yang ingin saya sampaikan. Okay, saya kembalikan kepada Cik Nasir. Kalau ada apa soalan, saya boleh jawab dulu. Okay, silakan. Puan Safina ada tanya ada kelas lagi untuk upgrade. Kami akan adakan, kami di IM Investment Bank akan ada kelas macam ini juga. Mungkin masa depan Tuan Nizam juga akan menjadi tetamu jemputan kita lagi, insyaAllah lain kali juga ya Tuan Nizam. Boleh insyaAllah. InsyaAllah nanti mungkin kita akan ada sesi-sesi bersama Tuan Nizam juga lain kali sebagai tetamu jemputan kita untuk mengajar kita lebih banyak lagi tentang fundamental dan technical analysis. Mungkin ada beberapa soalan lagi, kita tengok cek counter.
counter PN17, apa pandangan tuan tentang counter PN17? Boleh beli ke? Sebab harga kan murah kan? Tapi saya tak tahu. Okay, alright. Soalan yang baik, Stanley ya. Okay, so counter PN17 tu apa? First kita kena faham, counter PN17 adalah counter yang bermasalah dari segi fundamental dia. Maksudnya syarikat tu dia buat bisnes, okay, tapi dia punya bisnes dia mungkin mengalami kerugian yang teruk sampai berjuta-juta, sampai bilion-bilion kerugian. Okay, sampai dia tak boleh nak sustain lagi dia punya bisnes. Ataupun syarikat tu ada involve dengan apa-apa skandal ke yang menyebabkan dia ada di-query lah, okay, oleh regulators, okay, dan menyebabkan company tu dia masukkan dalam PN17. So secara ringkasnya PN17 ni syarikat-syarikat yang ada masalah dari segi fundamental dia, okay. So soalan tadi adalah adakah boleh beli untuk capital gain? Jawapannya kita kena elakkan lah. Kenapa kita kena elakkan? Sebab counter-counter PN17 ni dia boleh kena suspend bila-bila masa. Contoh tengah trading kan, tiba-tiba dia kena suspend. Maksudnya bila kena suspend tu, kita yang beli saham tersebut kita tak boleh nak jual, kita tak boleh nak buat apa-apa, kena suspend. Dan suspend sampai bila kita tak tahu. Okay, so based on announcement. Okay, jadi itu adalah risiko lah kalau kita masuk dalam counter-counter PN17, kena suspend. Kemudian counter PN17 ni kalau dia tak dapat recover dia punya masalah, dia tak dapat improve dia punya keadaan bisnes dia, dia boleh di-listed ataupun kita sebut dinyah senarai daripada Bursa Malaysia. So boleh terkeluar daripada Bursa Malaysia. So dengan modal-modal kita sekali jalan. So that's why kita kena elakkan counter-counter PN17. Dan of course ada counter PN17 kalau dia survive dan dia mungkin dia dapat improve dia punya kewangan, dia dapat buat keuntungan balik, dia dapat projek dan sebagainya, mungkin dia akan dikeluarkan daripada senarai PN17 dan masuk balik kepada Bursa Malaysia seperti biasa. Tetapi ada juga counter yang terkeluar daripada Bursa Malaysia. So secara ringkasnya untuk newbie, elakkan counter-counter PN17. Okay, saya sendiri pun akan elakkan counter-counter PN17. Kita beli counter yang fundamental bagus, counter yang technical dia ada signal, dan kita tahu kenapa kita nak beli sesuatu counter lah. Macam tu, okay. Saya harap jawapan saya jelas. Okay. Encik Nasi ada ke? Mungkin ada, kita ambil soalan yang terakhir. Boleh, mungkin apakah bila trade saham ni guna technical analysis, soalan daripada Encik Hafiz, stop loss yang perlu diletak, berapa percentage stop loss yang dicadangkan? Okay, alright. Bila kita buat technical analysis, memang kita kena ada stop loss. Stop loss, biasa ada orang sebut stop loss, saya sebut cut loss. Dia adalah dua terma yang sama lah sebenarnya. Okay, so berapa percentage stop loss ataupun cut loss yang selalu saya cadangkan, basically dia sebenarnya terpulang pada masing-masing. Tetapi pada panduan saya untuk student saya yang belajar, kita cuba set kepada bawah negatif 10%. Okay, kita tak nak rugi lebih daripada 10%. Kalau bawah 10%, contoh 8%, 5%, 6% tu kira okey lah. Maksudnya rugi tapi rugi dalam keadaan range yang terkawal. So bila lebih daripada 10%, dia pergi sampai 20%, kerugian kita tu semakin besar dan kita akan terasa bahang dia lah. Bila kita rugi tu, unrealized loss kita tu besar. So kalau boleh untuk beginner, untuk baru bermula, cuba limitkan kerugian ataupun cut loss tu lebih rendah daripada 10%, negatif 10%. Dan kena buat trading plan dulu sebelum kita beli sesuatu saham. Maksudnya kita kira dulu stop loss tu berapa, baru kita beli saham. Jangan beli saham dengan tak tahu berapa kita punya cut loss percentage kita. Nanti kita akan ragu-ragu untuk jual saham lah. Macam tu. Ratio dia, magic ratio dia apa tuan? Contoh macam stop loss mungkin 10%, untung mungkin 20% ke macam mana? Yang magic ratio tu lah. Kalau risk to reward ratio standard lah 1:2. Maksudnya risiko 1, reward tu 2. Tetapi dalam real trading risk to reward ratio 1:2 tu teori, kita sebut teori. Semua orang cakap macam tu. Tetapi kalau sebagai trader saham yang sebenar, kita tahu untuk maintain 1:2 tu dia sukar sebenarnya. Dan dia boleh jadi 1:5. Kadang-kadang profit tu macam besar. Kadang-kadang kita terlupa nak cut loss, dia boleh jadi loss besar juga. Okay, jadi dia adalah benda yang kita perlu lalui lah dalam saham lah. Macam kita belajar memandu, okay, kalau ikut belajar memandu ni, kita kena ikut row kita kan, jalan kita kan. Tapi bila kita memandu, kadang-kadang kita masuk sikit line orang kan, sebab ikut keadaan, ikut situasi. Jadi risk to reward ratio saya regard sebagai satu teori, 1:2. Tapi bila real trade, kita kena cuba manage kita punya kerugian supaya terkawal, dan untung tu kalau boleh kita nak buat maksimum.
So macam mana kita nak buat dengan ilmu yang kita belajar tadi? Beli mesti betul dekat ruangan yang betul dan jual dekat ruangan yang betul di luar apa Bollinger Band. Masalah ramai orang adalah dia pergi beli dekat luar Bollinger Band. Terbalik. Dia pergi beli kat puncak. Lepas tu harga saham jatuh, dia panik, dia pergi kat loss. Lepas dia kat loss, harga saham tu naik lagi semula. Itu isu kebanyakan orang. Timing entry tu tak berapa tepat. Tapi kesilapan-kesilapan ni benda yang boleh dibaiki bila kita banyak kali trade dan improve kita punya kefahaman lah kita dalam saham. Pengalaman akan membantu kita lah untuk jadi lebih mahir. Macam tu. Betul tuan. Saya rasa yang bahagian bila beli pada masa yang tak sepatutnya itulah antara dugaan yang paling besar sekali lah dalam pembelian saham ni kan. Ya. Bila kita bercakap tentang emosi yang mungkin tu adalah topik pada lain hari lah. Betul. Emosi. Tapi very simple. Kalau kita tengok Bollinger Bands, kalau dia terkeluar Bollinger Band, jangan sentuh. Kalau kita belum beli, jangan beli sebab dia kira dekat atas. Kita tunggu dia masuk dulu dalam ruangan apa Bollinger Band baru kita sesuai untuk beli. So kebanyakan orang masa dekat luar Bollinger Band tu, masa tu semua orang sebut-sebut sebab harga tengah naik, semua orang sebut. Jadi inilah benda-benda yang kita belajarlah ilmu ni membantu kita untuk decide lah. Betul. Disiplin untuk supaya kita tak masuk lah bila orang semua cakap tapi benda tu dekat atas Bollinger. Betul. Kan? Baik, saya rasa kita habiskan dengan itulah buat setakat ini dan insyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Nizam Malik in the future insyaAllah dan Tuan Nizam Malik boleh berkongsi lebih banyak tentang fundamental, technical analysis dan cara-cara untuk berdagang saham di Bursa Malaysia. Dan oleh itu saya rasa kita just habiskan hari ini dan jika ada siapa-siapa yang ingin membuka akaun, boleh kontak saya, Nasir, di 019-317-6917. Dan jika ingin bertanyakan apa-apa, boleh juga WhatsApp saya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menghadir. Terima kasih Tuan Nizam Malik lagi sekali kerana telah menyampaikan dan berkongsi ilmu dan pengalaman Tuan Nizam hari malam ni lah. Dan juga semalam yang banyak membantu kami dan memperbaiki diri dalam Bursa Malaysia. Terima kasih Encik Nasir dan juga terima kasih M Investment Bank sudi menjemput saya. Saya sangat-sangat berbesar hati. Alhamdulillah. Okay, terima kasih dan selamat malam semua. Stay safe. Jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi insyaAllah.